Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada anda semua. InsyaAllah pada video kali ini, setelah sekian lama juga kita tidak bersiaran di laman Sumber Inspirasi YouTube channel ni, jadi kita akan membicarakan pada malam ini insyaAllah berkenaan tentang mengurus cara fikir dengan kuasa fokus. Tuan-tuan dan sekalian, pada topik kali ni, iaitu berkenaan tentang mengurus cara fikir dengan kuasa fokus. Ini adalah salah satu subtopik dalam NLP lah. Bila kita sebut fikir, bila kita sebut fokus, itu semua berkaitan dengan NLP. Sebelum ni kita banyak bercakap tentang ikhlas, syukur dan sebagainya. Tapi pada video kali ni kita akan bercakap berkenaan tentang NLP. Tuan-tuan dan sekalian, maklumat yang melalui minda kita ataupun penapis minda kita adalah maklumat yang akan diproses, seterusnya mempengaruhi emosi kita, emosi manusia, emosi seseorang. Maksudnya maklumat masuk ke dalam diri kita, dia akan melalui penapis minda kita, kemudian seterusnya akan mempengaruhi emosi kita. Bagaimana penapis minda kita itu jenis macam mana, bagaimana tafsiran kita terhadap maklumat tersebut. Penapis minda sekadar sistem bagaimana minda kita menapis maklumat. Kita perlukan sesuatu yang boleh memberikan kuasa kepada minda kita untuk menyedut maklumat yang benar-benar mengukuhkan pemikiran dan emosi kita. Jadi, apakah alat yang boleh menyedut maklumat tertentu ke dalam otak kita? Itulah fokus. Itulah alat yang hendak dimasukkan, iaitu kuasa fokus, yang mana yang boleh menyedut maklumat tertentu ke dalam otak kita. Fokus yang berbeza boleh menyedut maklumat yang berbeza. Apabila minda kita memfokuskan kepada sesuatu perkara, maka ia akan mendapat perkara tersebut. Anda sekarang sedang menonton video ini. Jadi otak anda sedang mendengar dan melihat saya yang sedang berbicara di dalam video ini. Jadi itulah maklumat yang berjaya masuk ke dalam otak anda, dalam minda anda. Contoh, ada maklumat lain seperti mungkin di depan anda ada TV yang sedang dipasang, ataupun ada sebahagian ahli keluarga anda yang sedang berbual dan sebagainya, ataupun ada bunyi benda lain seperti burung ke, nyamuk ke dan sebagainya. Jadi itu pun tuan-tuan dan sekalian, walaupun berlaku pada keliling anda, tapi daya fokus anda fokus terhadap video ini. Jadi tuan-tuan dan sekalian, apa yang anda fokus, apa yang kita fokus akan masuk ke dalam minda kita dan diproses untuk tindakan seterusnya. Jadi kuasa fokus ini akan menjadikan kuasa makna yang mana kita akan bincangkan selepasnya, yang mana kita akan bincangkan lagi. Tuan-tuan dan sekalian, sekadar mengetahui bahawa ilmu itu baik untuk kejayaan saja tidak berapa kuat untuk menggerakkan tindakan. Kita perlu menjadikan ianya beremosi, dan kuasa fokus yang disebut tadi itu adalah peralatan yang kita boleh gunakan untuk menghubungkan makna dan juga emosi kita. Tuan-tuan sekalian, seperti mana tadi disebut, sekadar mengetahui bahawa ilmu itu baik untuk kejayaan, itu tak berapa kuat untuk tindakan kita. Jadi kita perlu hubungkan makna dan juga emosi. Jadi persoalannya, bagaimana untuk kita memfokuskan kepada perkara yang sepatutnya, untuk mengawal minda kita supaya memberikan fokus yang hebat. Kita perlukan sejenis peralatan lagi. Tadi kita dah sebut peralatan yang pertama tadi, fokus. Kemudian peralatan yang kedua kita perlu gunakan, iaitu bertanya soalan. Soalan yang betul akan mengarahkan otak kita memfokuskan kepada perkara yang betul, tindakan yang betul, makna yang betul. Ramai orang yang mengeluh bahawa mereka tidak ada jalan penyelesaian terhadap suatu masalah. Mereka berkata bahawa otak mereka buntu dan mereka gagal menemui jawapan. Tapi sebenarnya tuan-tuan sekalian, mereka bukanlah tidak menemui jawapan,
kepada masalah yang dihadapi, tetapi mereka telah bertanya soalan yang salah. Nanti kita akan petik satu isu, satu problem. Soalan yang salah akan membawa kepada fokus yang salah. Fokus yang salah akan memberikan kepada maklumat yang salah. Maklumat yang salah akan mewujudkan cara fikir dan emosi yang tidak diperlukan, yang tidak efektif, yang tidak dapat membawa kita kepada matlamat, impian, pencapaian apa yang kita nak. Tuan-tuan sekalian, seperti contoh, nama yang kita nak sebut ni contoh Hilmi. Hilmi tak tidaklah, kot Hilmi tengah tengok. Contohlah Zarif. Minta maaf Zarif. Zarif dia contoh dia SPM. Dia belajar bersungguh-sungguh nak dapatkan 10A, dan kemudian dia ada bercita nak jadi doktor dan sebagainya. Tapi akhirnya beliau punya result, keputusan beliau 7A 2B 1C. Dia sedih dan kecewa. Jadi pada pandangan anda semua, apakah yang seharusnya menjadi fokus kepada Hilmi? Ada dua. Kita nak cakap, apakah Hilmi seharusnya fokus kepada persoalan yang satu ni, ataupun Hilmi seharusnya mengelakkan fikiran dia daripada berfikir tentang persoalan apa. Ini kita akan beritahu. Okey, Hilmi seharusnya fokuskan kepada persoalan apa? Pertama, apakah ada ruang untuk beliau masuk mana-mana fakulti dengan keputusan yang sebegitu, dengan mana-mana fakulti perubatan dengan keputusan yang beliau dapat. Itu satu. Okey, yang kedua, beliau seharusnya fokus kepada persoalan ni. Yang kedua, di mana dia boleh mendapat senarai ijazah perubatan luar negara yang diiktiraf oleh Badan Perubatan Profesional. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapakah pelajar yang sedang mengambil jurusan kedoktoran yang punya kelulusan yang hampir sama dengan beliau? Itu antaranya, banyak lagi. Memangnya persoalan-persoalan ataupun soalan-soalan yang beliau harus fokuskan. Dan beliau harus elak persoalan-persoalan ini. Yang pertama, kenapa aku ni lemah daripada orang lain? Kenapa aku selalu kecewa? Bagaimana aku nak sorok muka aku daripada kawan-kawan yang lain? Bagaimanakah aku mesti melepaskan kekecewaan ini? Adakah aku harus teruskan cita-cita dan impianku? Jadi nampak, bila anda fokuskan kepada soalan yang betul, anda akan bertindak progresif. Contoh, bila kita dah tanya soalan, adakah ada mana-mana fakulti perubatan, kita akan buat research, kita akan cari dan tanya orang sebagainya. Kalau kita fokus kepada kenapa aku lemah daripada ini, kita akan, emosi kita akan down, kita akan marah, kita akan sedih, kita akan tak ada mood, tindakan kita pun tak efektif, dan akhirnya boleh membawa kepada, kalau berterusan, boleh membawa kepada penyakit mental dan sebagainya. Tapi kalau dia fikir bagaimanakah untuk adakah ada orang lain yang macam keputusan dia tapi boleh jadi doktor juga, atau berada dalam perubatan, dia akan buat research dan sebagainya. Tapi kalau dia fokus kepada kenapa aku ni selalu kecewa dan sebagainya, jadi akhirnya tindakan dia akan ke arah kekecewaan. Jadi nampak bagaimana daya fokus yang kita boleh gunakan, manfaatkan dengan bertanya soalan-soalan yang betul. Jadi insyaAllah sekian saja daripada saya untuk bercakap pada kali ini tentang kuasa fokus. Bagaimana cara fikir, bagaimana mengurus cara fikir dengan kuasa fokus. Jadi insyaAllah sekian saja daripada saya. Jika ada sebarang persoalan dan ada penambahbaikan, sila ajukan di ruangan komen. Jangan lupa subscribe YouTube ini, iaitu Sumber Inspirasi. Jadi kita jumpa lagi video akan datang. Kami doakan, kami di tim Sumber Inspirasi doakan agar anda sentiasa bahagia, berjaya di dunia dan juga di akhirat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.